Hello, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Dan selamat datang saya ucapkan, dan kepada yang baru, selamat bergabung. Saudara-saudara, sebelum ini kita sudah terima kejutan berkaitan dengan titah Edendum. Ada yang kata Najib perlu dibebaskan. Justice for Najib, justice for bosku. Ada yang mahu Najib dibebaskan dan terus jadi Presiden UMNO. Ada yang kata Najib dibebaskan terus jadi Perdana Menteri, jadi pengurusi Barisan Nasional dan sebagainya. Ada juga yang kata hanya Najib yang boleh naikkan semula nama UMNO. Namun saudara-saudara, benarkah itu? Tuan-tuan Bapak yang amat dihormati, berkaitan dengan titah Edendum, sudah pasti penyokong-penyokong Najib dan yang mahu Najib bebas, sudah pasti mereka mahu Najib dibebaskan hari ini. Najib dibebaskan dalam masa terdekat ini, esok, lusa, minggu depan. Kalau boleh, mereka nak Najib bebaskan juga hari ini. Saudara-saudara, ini satu keputusan ataupun satu berita terkini dikongsikan melalui Malaysia Kini berkaitan dengan titah Edendum. Peguam Najib gesa teliti kesahihan dokumen di media sosial. Seorang anggota pasukan undang-undang Najib Razak menggesa kerajaan meneliti kewujudan dokumen yang dikatakan sebagai titah Edendum berhubung pengampunan diraja yang membolehkan bekas Perdana Menteri itu menjalani baki hukuman penjara 6 tahun di bawah tahanan rumah. Bercakap kepada Malaysia Kini, Muhammad Farhan Muhammad Syafi berkata, ini susulan penemuan di media sosial tentang apa yang didakwa sebagai sebahagian daripada titah Edendum. Sukar untuk kami mengesahkan kesahihan dokumen itu pada peringkat ini, kerana apa yang kami lihat adalah gambar yang tersebar di media sosial. Namun, kini lebih daripada sebelumnya, kerajaan harus terlebih dahulu mengesahkan atau menafikan kewujudan Edendum itu yang sehingga kini telah disambut dengan senyap yang meragukan walaupun ada gesaan berkali-kali untuk menjawab, katanya ketika dihubungi. Najib mula-mula mendakwa wujudnya titah Edendum itu dalam permohonan semakan kehakiman yang difailkan di Mahkamah Tinggi KL pada 1 April yang sejak itu telah ditolak dan dalam rayuan. Menurut salinan permohonan semakan kehakiman, Najib mendakwa yang di Pertuan Agong telah mengeluarkan titah Edendum pada 29 Januari, hari yang sama dengan perintah pengampunan separa. Bekas Menteri Kewangan itu memohon perintah mahkamah untuk memaksa Menteri Dalam Negeri, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan, Kerajaan Persekutuan dan beberapa responden lain untuk mengesahkan dakwaan titah Edendum ini dalam pengampunan diraja yang mengurangkan separuh hukuman penjara 12 tahun berhubung kes rasuah SRC International berjumlah 42 juta. Persoalannya, adakah Najib akan terima pengampunan dalam masa yang terdekat ataupun pengampunan penuh dalam masa yang terdekat ataupun akan ditahan sebagai tahanan rumah dalam masa yang terdekat. Walaupun ada kata Najib dah kritikal kerana hari ini beliau sebagai banduan di dalam penjara dan bukan pun sebagai ahli parlimen, bukan pun sebagai yang memegang jawatan tertinggi dalam politik. Menurut anda apa yang akan berlaku? Terima kasih kerana menonton video ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan Bapak yang amat dihormati, sebenarnya apa yang dah berlaku di dalam parti Bersatu ini? Adakah seluruh ahli bersatu, seluruh kepemimpinan politik bersatu, dan juga seluruh kepemimpinan tertinggi bersatu bermula daripada Presiden, Timbalan Presiden, Naib Presiden, Setiausaha Agung, Bendahari dan semua ahli majlis MPT yang tertinggi ataupun semua pemimpin-pemimpin berkepentingan di dalam Bersatu, adakah mereka mempunyai konflik berkaitan dengan pemilihan presiden dan timbalan presiden? Walaupun ada yang dah kata memang Hamzah Zainuddin akan menjadi timbalan presiden, Muhyiddin Yassin akan kekal sebagai presiden. Mungkinkah ada yang tidak berpuas hati dengan keputusan ini sehingga mereka akan memberontak dan keluar daripada parti Bersatu dan pada akhirnya Bersatu bubar? Dan pada akhirnya Muhyiddin Yassin tidak lagi dipilih sebagai presiden
Hamzah pula tidak lagi menjadi pilihan sebagai timbalan presiden. Saudara-saudara, dalam satu kenyataan ataupun berita daripada Malaysia kini, Muhyiddin kecewa ahli MPT tak ikut petua pemilihan, menurut Wan Faisal. Seorang pemimpin Bersatu mendakwa Muhyiddin Yassin amat sedih dan kecewa kerana beberapa ahli majlis tertinggi tidak menuruti petua Presiden Parti dan cuba menjejaskan pelan kompromi yang dipersetujui sebelum ini. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad, mempersoalkan mengapa mereka berbuat demikian walaupun bersetuju dengan rancangan itu, menyifatkan ia tidak bertanggung jawab. Ini tindakan tidak bertanggung jawab kerana keputusan telah dibuat secara kolektif bagi yang mencabar jawatan naib presiden tetapi tidak berada dalam pimpinan. Saya rasa boleh diterima. Tetapi mereka, ahli MPT yang menawarkan diri sebagai calon naib presiden, yang telah pun bersetuju dari awal menyerahkan mandat ini kepada presiden, akhirnya mereka juga yang bertanding. Bila berlaku pertandingan sebegini, ia menimbulkan tanda tanya, apakah mandat presiden ini sebenarnya tidak perlu dituruti? Katanya seperti dilapor FMT. Apa yang saya nak highlight di sini, adakah Muhyiddin Yassin sudah hilang taring di dalam Parti Bersatu? Itu menjadi persoalannya. Dan bagaimana pula dengan Azmin Ali? Tidakkah Azmin Ali akan bersuara berkaitan dengan isu ini? Bersatu dijadwal mengadakan pemilihan partinya bulan depan. Bagaimanapun, pada 13 Julai, pemimpin tertinggi Bersatu membuat perjanjian mengenai barisan 5 teratasnya yang seterusnya untuk memastikan perpaduan menjelang pemilihan parti. Berdasarkan cadangan yang diajukan, Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin akan menjadi timbalan presiden parti yang kini dipegang oleh Ahmad Faisal Azum. Faisal akan menawarkan dirinya untuk mengisi salah satu daripada 3 jawatan naib presiden parti yang telah dibiarkan kosong selepas penyandangnya Muhammad Rafiq Naiza Muhyiddin keluar dari Bersatu pada 2022. Dua penyandang naib presiden Muhammad Radzi dan Ronald Kiandi juga akan mempertahankan jawatan mereka dalam pemilihan parti akan datang. Bagi EMT Bersatu Azmin Ali, Muhyiddin berkata dia akan menjadi setiausaha agung parti. Nah, itulah persoalannya kalau ada yang tak puas hati. Muhyiddin jadi presiden, Hamzah jadi timbalan. Adakah dengan ini terdapat camp di dalam Bersatu yang akan coba untuk memboikot kepimpinan 5 teratas ini? Dan rupanya dalam satu slot ataupun satu jawatan yang dibiarkan kosong, Faisal akan menawarkan dirinya untuk mengisi salah satu daripada 3 jawatan naib presiden parti selepas penyandangnya Muhammad Rafiq keluar dari Bersatu pada 2022. Anda rasa apa yang akan berlaku pada Bersatu?